Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan gawat sebegini yang melanda bukan sahaja negeri dan negara kita tetapi dunia, kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan ibadah puasa kita dan juga menyambung sisa-sisa kehidupan kita insya-Allah. Kita berada di hujung Ramadan, maka ada baiknya kalau kita kembali kepada maksud asal berpuasa. Ada orang pelik apabila kita baca ayat kutiba alaikumusiyam. Mereka mengatakan biasanya ayat ini dibaca di waktu awal Ramadan. Sebab ayat ini adalah berkaitan dengan kefarduan, kewajipan berpuasa. Kenapa apabila orang sudah berpuasa di hujung Ramadan, nak menyambut Hari Raya Aidil Fitri, Tuan masih lagi membaca ayat ini? Kita kena tengok belakang hujung ayat itu apa. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, itu adalah kefarduan puasa. Ya. Itu adalah ayat berkaitan dengan hukum berpuasa. Maka sesiapa sahaja wajib berpuasa asalkan dia seorang yang mukallaf. Apabila dia berpuasa, maka dia telah melaksanakan salah satu daripada rukun Islam. Ya. Tetapi tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapat manfaat daripada puasanya. Yang hujung ayat itu disebut la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah makna sebenar berpuasa. Hakikat berpuasa untuk apa? Allah menyebut la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini sangat relevan sebenarnya untuk kita baca juga di akhir Ramadan. Sebab di situlah nantinya kita akan dapat melihat hakikat puasa kita, matlamat puasa kita apabila Allah menyebut kenapa kamu difardukan, kenapa kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, Allah kata mudah-mudahan, bukan semestinya, bukan wajib kamu akan menjadi orang bertakwa, tidak. Tetapi puasa itu adalah antara jalan-jalan menuju ketakwaan. Jalan-jalan besar. Ya, apalagi puasa Ramadan ini kita kata sebagai satu jalan utama menuju kepada ketakwaan sebab ianya dibuka seluas-luasnya dan diberikan bermacam-macam peluang dan ditutupkan berbagai-bagai ruang. Maka kita mempunyai ruang, peluang yang sangat luas untuk menjadi orang yang bertakwa. Kerana kita diberikan galakan yang macam-macam, memberikan galakan kepada kita untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah itu adalah jalan untuk kita menuju ketakwaan. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa ketakwaan itu juga mesti dicapai dengan kita meninggalkan maksiat. Ya, sebab itulah puasa di bulan Ramadan ini bukan sahaja kita melakukan ibadat, tetapi kita ditegah daripada melakukan maksiat. Sehingga kan latihan Ramadan ini, kalau bulan-bulan biasa, kalau hari-hari biasa dibenarkan, ia bukanlah sesuatu perkara yang haram. Tapi pada bulan Ramadan ia dijadikan suatu perkara yang haram. Sebagai contohnya makan dan minum kita. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Tinggal lagi yang haramnya, wala tusrifu. Jangan kamu membazir. Ya, itu yang haramnya, makan, minum halal. Tapi di bulan puasa, makan dan minum di siang hari itu haram. Dan ia boleh menyebabkan batal puasa kita. Ini adalah latihan. Kalaulah benda yang halal pun diharamkan oleh Allah di bulan puasa, apatah lagi benda-benda yang haram, tuan-tuan, ya.
Jadi ramai orang yang apabila datang sahaja bulan puasa, mereka melakukan ibadah yang luar biasa. Apa yang mereka tidak pernah lakukan di bulan-bulan yang lain, tetapi mereka mampu untuk melakukan di bulan puasa. Mereka mampu untuk berpuasa di siang hari dan mereka mampu untuk beribadat di malam hari. Waktu biasa mereka tidak baca Al-Quran, tetapi mereka bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran di bulan puasa. Siap dengan majlis yang macam-macam lagi untuk mengagungkan Al-Quran. Tetapi itu sebenarnya tidak penting. Yang pentingnya sejauh mana matlamat puasa itu. La'allakum tattaqun. Adakah amalan-amalan yang kita lakukan tadi? Berpuasa di siang hari tadi. Beribadah di malam hari tadi. Baca Al-Quran tadi. Telah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Itu yang menjadi persoalannya. Kerana apa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia kata, ya, tidak pelik seorang boleh melakukan amal ibadah yang luar biasa. Tidak pelik. Seorang yang boleh sembahyang. Seorang yang boleh berpuasa. Seorang yang boleh membaca Al-Quran. Ya, itu mudah untuk manusia melakukannya. Tetapi yang susahnya adalah untuk manusia meninggalkan maksiat. Jangan pandang kepada ibadat dalam diri kita. Banyak mana yang kita mampu lakukan. Tetapi pandanglah kepada sejauh mana maksiat yang kita mampu tinggalkan. Sebab itulah kita tengok puasa sebenarnya. Ya, sebenarnya, hakikatnya kita kena akui. Dalam konteks kita, saya muhasabah diri saya. Mungkin juga muhasabah tuan-tuan. Kita sudah banyak kali berpuasa. Saban tahun kita berpuasa. Tetapi adakah puasa itu benar-benar mengubah kita daripada sebelum kita masuk Ramadan dan selepas kita masuk Ramadan, ataupun kita mengulangi rutin yang sama sehingga sampai kepada Ramadan tahun hadapan, perbuatan kita adalah perbuatan yang sama, kata-kata kita adalah kata-kata yang sama, tidak sedikit pun merubah kehidupan kita. Ya, sedangkan kita tahu hakikat Ramadan itu apa? Sebab apa? Sebab satu, kita mampu untuk melakukan ibadah, tetapi kita tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Kerana ketakwaan itu tidak hanya dicapai melalui ibadah semata-mata, tetapi yang paling utama adalah kita meninggalkan maksiat. Sebab apa? Sebab ketakwaan itu bukan sahaja ketaatan kita kepada Allah dalam kita melakukan suruhan, tetapi ketakwaan itu bermaksud takut untuk kita meninggalkan maksiat kerana ia boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu. Kita boleh bermuka-muka dengan manusia. Di hadapan manusia kita boleh bercakap dengan bahasa yang sangat sopan dan manis. Ya. Tetapi di belakangnya mungkin kita mencarut dan kita mengutuk dia. Ya. Kerana apa? Kerana kita langsung tidak takut kepadanya. Mungkin kita hanya sekadar menghormatinya sahaja. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di hadapan Allah pun, ya, kita hanya dapat melakukan benda yang baik. Dalam masa yang sama, di hadapan Allah juga kita melakukan benda yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah itu menunjukkan kita seorang yang takut ataupun kita seorang yang bertakwa? Itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat, ya, berapa ramai orang yang berpuasa. Baik itu Nabi pun sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut dalam hadis yang biasa kita dengar, kam min saim. Maknanya Nabi sudah tahu apa yang akan berlaku kepada umat dia nanti. Mereka sampai sahaja bulan Ramadan, mereka akan berpuasa semuanya. Sebagaimana kita sampai sahaja bulan Ramadan, puasa kita semuanya. Tapi Nabi sudah mengingatkan kita, kam min saim. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Sesungguhnya dia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Itu yang pertama, tuan-tuan. Jadi di hujung Ramadan ini, ya, masa untuk kita menghisap, masa untuk kita menilai balik ayat yang kita baca hari pertama kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi di sana, dalam kehidupan seharian kita, banyak perkara yang merobek ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu. Hari pertama kita keluar daripada bulan Ramadan, kita masih lagi ada kekuatan dalam diri kita menempuh hawa nafsu dan godaan syaitan. Tapi lama kelamaan dia semakin luntur, ya. Semakin luntur, semakin luntur. Kerana apa? Kerana banyak perkara-perkara yang merobek ketakwaan. Ya. Antaranya perbuatan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita. Kita pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan yang dia beribadat di malam hari. Dia beribadat di malam hari, siangnya dia berpuasa. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail. Dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya lidahnya itu sangat menyakiti jirannya dengan kata-kata dia. Kata-katanya sangat menyakiti jiran dia. Lidahnya sangat tajam. Lidahnya merobek perasaan manusia. Lidahnya menikam hati manusia dengan kata-kata hina, kata-kata kasar, sehingga jirannya tidak sabar dengan kata-katanya. Sedangkan orang ini adalah orang yang berpuasa di siangnya, sedangkan malamnya dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perempuan ini? Tanya sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Hiya finnar." Tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada apa-apa dengan puasa dia. Tidak ada apa-apa dengan ibadah dia. Kerana sesungguhnya dia adalah dalam neraka. Jadi kita melihat bahawa sebenarnya jangan kita terlalu bangga mengharapkan amalan-amalan ibadah kita kalau kita tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Terutamanya lah maksiat yang melibatkan orang ramai. Melibatkan manusia. Daripada perbuatan kita. Daripada tutur kata kita. InsyaAllah tuan-tuan. Ya. Dalam bab ketakwaan ini Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hendaklah kamu lihat. Ma qaddamat li ghadin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur ma qaddamat li ghadin. Wattaqullah. Dua kali Allah sebut. Takut. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Dan hendaklah dia memeriksa apa amalan yang dia nak bawa untuk besoknya. Untuk hari akhirat. Wattaqullah. Sekali lagi Allah kata takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak tengok di akhirat? Apa yang kita nak tengok di akhirat? Daripada amalan-amalan kita. Adakah kita nak tengok amalan-amalan kita di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Dibentangkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, kepada jiran tetangga kita, kasih sayang kita berikan kepada manusia dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, sehingga bukan sahaja Allah kasih kepada kita, sehingga bukan sahaja yang di langit sayang kepada kita, tapi yang melata di bumi juga sentiasa memuji dan kasih kepada kita. Ataupun kita nak tengok di akhirat nanti, apabila dibentangkan kepada kita amalan-amalan kita penuh dengan dosa nista kita kepada manusia. Ya, terlalu mudah untuk kita merobek ketakwaan. Sebulan kita berpuasa. Sebulan kita melatihkan diri kita, tetapi mudah sahaja ketakwaan yang kita capai itu dirobekkan dengan tutur kata nista kita sebagaimana perempuan tadi, ataupun perbuatan kita. Ya. Keislaman kita ini, kalau nak tengok sama ada Islam kita ini sempurna ataupun tidak, hanya tergambar dalam perbuatan kita. Ya. Kita bercakap soal Islam, kita seorang pejuang Islam contohnya, tapi tutur kata kita penuh nista. Adakah kita memberikan satu gambaran yang baik kepada perjuangan kita sebagai contohnya lah. Sebab apa? Sebab saya tengok hari ini, ini adalah antara katalis. Gadget ini adalah cukup mudah untuk kita melemparkan kata nista bukan sahaja kepada jiran, tetapi seluruh khalayak manusia. Orang bercakap kita hentam. Orang buat apa-apa kita hasut kebencian. Kita kata nista, kita kutuk, kita maki dan sebagainya. Sehingga
Seorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi seluruh manusia dimaki hamunnya. Bukan jiran sahaja, tapi seluruh khalayak merasa sakit dengan tutur kata nista kita. Dan dia tersebar di mana-mana. Ya? Bukan seorang, malah ribuan orang dalam satu masa. Kalau silap kita tulis, kalau kita berkata-kata, mungkin orang di sekeliling kita sahaja yang mendengar kata nista kita. Kita boleh minta maaf dengan 10 orang. Tapi apabila kita menulis dan disebarkan melalui social media dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang ya, kita buka sahaja Facebook sebagai contohnya lah. Nah, kita jumpa posting-posting yang apabila kita baca cukup menyayat perasaan kita dengan kata nista dia. Maki hamu dia. Ya, macam-macam. Saya tak nak sebut berkenaan dengan apa. Tapi tuan-tuan boleh baca berkenaan dengan apa sahaja. Ya tak kira apa sahaja. Bahasa yang digunakan sangat kesat. Kalaupun nak tegur sebagai contohnya, dengan menggunakan bahasa yang sangat kesat. Ya, sedangkan kita nak tegur orang supaya melakukan perbuatan yang baik. Ya, tapi kita kita macam-macam. Orang melakukan amalan yang tidak baik, kita maki dia. Sekarang ni siapa yang tidak baik? Orang itu tidak baik, kita juga tidak baik. Ya, kita yang baca tak ada kena-mengena dengan dia, tapi terluka perasaan kita dengan lidah dia. Kata lidah bahasa dulu. Sekarang ini lidah itu adalah kata-kata yang kita tulis, yang kita post dalam social media. Kalau begitu tuan-tuan, ya, kalaulah begitu, cukup mudah kita nak merobek amalan-amalan baik yang telah kita lakukan di bulan-bulan yang baik ini. Hari-hari yang baik ini, malam-malam yang baik ini. Di tuan-tuan akhirnya, ya marilah sama-sama kita lihat balik, bermuhasabah balik tentang amalan puasa yang kita lakukan. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Dia tidak mampu untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran 30 juzuk dalam bulan-bulan yang lain, tapi masya-Allah dalam bulan puasa kita mampu melakukannya. Susah untuk kita berpuasa sunat di hari-hari yang lain, tapi masya-Allah sebulan penuh. Ya, walitukmilul iddata. Allah perintahkan kita supaya sempurnakan sebulan puasa, maka kita mampu melakukan kesemua 30 hari bulan Ramadan itu. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita sambut lagi dengan takbir raya. Malamnya bukan sahaja kita dapat melakukan amalan-amalan sunat, sembahyang 2 rakaat, ba'diyah ataupun qabliyah, tapi kita mampu sehingga kita sembahyang 23 rakaat. Ya, sembahyang sunat tarawih, dan ada yang mampu lebih jauh, lebih banyak daripada itu lagi, qiyamul lail, tambah lagi dengan macam-macam zikir, tambah lagi dengan macam-macam bacaan Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah, ramai orang dapat melakukan itu. Tapi sepatah teguran daripada Al-Imam Syafi'i, ramai orang dapat melakukan ibadat, tetapi adakah mereka sanggup meninggalkan maksiat? Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Maka lihat dalam diri kita di akhir Ramadan ini, ya, jangan pandang kepada ibadat yang kita lakukan, tapi pandang kepada maksiat yang tak dapat kita tinggalkan walaupun berakhirnya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.